Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pengurusi, saudari pengurusi kan. Dia dalam karier ni mula-mula kita jadi pengurusi. Lepas tu orang mempengurusikan kita. Ustaz Muhammad Nazim, Muhammad Nur dan sekalian yang ada ini. Siapa kali pertama jumpa saya? Siapa pernah tengok sebelum ni gambar? Saya semalam daripada Jeddah pergi ke Arab Saudi 20 hari, ada haji. Saya pergi sebagai pakar rojok untuk satu syarikat. Kemudian sampai dah petang, rehat sekejap. Pagi tadi ada pelancaran buku puisi saya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kemudian saya datang ke sini. Lepas ni baru nak balik Perlis. Jadi belum balik lagi. Saya rasa sangat, I'm honoured to be here to see people like you, who we consider as our future leader, insyaAllah. Saya nak tanya satu, pasal saya naik kapal terbang, tidur dalam kapal terbang, bangkit. Kalau kita ni tidur di rumah kita, tiba-tiba kita bangun daripada tidur kita, kita dapati kita berada di dalam sebuah kapal terbang yang mewah. Ada tempat tidur yang elok, ada skrin kat depan, ada makanan, orang serve makan kita, kemudian ada layanan yang baik. Cuma kita tak tahu kapal terbang ni nak pergi mana. Tadi aku duduk di rumah aku, tiba-tiba ada dalam kapal terbang. Adakah perlu untuk kita bertanya, ya orang yang serve kita tu, saya ni nak ke mana? Ataupun kita tak payah bertanya dia, kita tengok skrin, kita tengok movie, ada di skrin tu, kita makan, kita minum, kita relax, kita santai. Orang bawa kita naik kapal terbang, berjalan, pusing. Perlu tekak kita bertanya ataupun tak perlu untuk kita bertanya? Kalau dia kata, awak tak perlu bertanya, yang penting awak ada makan, ada minum, nak pergi toilet ada. Kenapa awak tak dalam keadaan bahaya? Adakah minda kita sentiasa akan terus bertanya, ataupun kita rasa betul juga ya, untuk apa kita tanya? Makan sudahlah. Mana manusia yang normal? Dia bertanya ataupun dia relax tanpa perlu mengambil tahu keadaan dia? Ya, tabiat manusia ini dia akan bertanya, kemana kita akan pergi? Kita yang tiba-tiba hidup di dunia ini, daripada tidak ada kepada ada. Buka-buka mata, kita masih kecil, tak faham, sekarang faham, sehingga ke peringkat ini, dicalonkan sebagai tokoh, leaders untuk masa depan sebuah negara. Atau apakah perlu ataupun tidak untuk kita sentiasa bertanya diri kita, aku ini ke mana perjalanan aku? Untuk apa aku berada di sini? Kenapa aku diberikan kelebihan kepimpinan, leadership, otak yang bagus, yang ramai orang lain tak ada pada aku? Dan selepas daripada ini, aku nak dibawa ke mana? Perlu tak kita tanya? Kita perlu tanya. Kita tak boleh duduk macam kapal terbang tadi. Kita kata tak perlu bertanya.
Kerana manusia akan bertanya ke mana dia akan pergi. Ke mana penghujung kehidupan kita. Siapa pernah jumpa dengan orang tua-tua? Berapa lama usia orang tua? Yang paling tua yang pernah saudara jumpa? 80 lebih. Pernah jumpa 100? 120? 130? 150? Kemana orang-orang manusia-manusia yang hidup ini pergi? Di mana mereka berakhir? Mati. Semua kita hebat, sihat, kuat sukan, lemah sukan, kita mesti mati. Setelah kita mati, kalau kita berbuat sesuatu yang ternama dalam dunia ini, let's say lah, macam orang yang menghasilkan tadi, orang siapa ambil gambar. Siapa orang yang pertama menciptakan telefon? Alexander Graham Bell. Okey. Mana dia pergi? Ada lagi? Kalaulah kita semua memuji dia, memuji idea dia, dan semua dunia memuji idea dia, apa yang dia dapat? Sekarang ni, apa yang dia dapat? Kalau kita masih hidup, kita dapat nama, kita pergi ke majlis, orang hormat kita. Betul tak? Kita pun seronok, orang puji kita dalam majlis. Kita baca di dalam, dulu tidak ada media sosial. Orang ada di dalam surat khabar, ada dalam buku, ada dalam jurnal. Lalu orang puji kita dalam jurnal, dalam surat khabar. Kita mungkin tak dapat duit, tapi kita rasa apa? Bangga. Kita dapat penghormatan. Orang salute dengan keupayaan kita. Tapi kalau kita mati, kita dapat apa? Royalty tak boleh dapat. Ramai tokoh-tokoh yang diberi namanya di bangunan yang tinggi, di jalan, ada bandar, diletakkan nama sultan, nama raja, nama pemimpin seluruh dunia ini. Mereka sudah mati. Apa mereka dapat kalau setiap hari orang panggil nama mereka? Adakah mereka dapat hidup balik? Ataupun mereka datang kadang-kadang setahun sekali keluar daripada kubur, melawat tempat-tempat yang mereka dinamakan? Ini adalah satu persoalan asas kepada kehidupan manusia. Pertama, kenapa kita hidup di sini? Kemana kita diciptakan? Untuk apa kita berada di sini? Dan kemudian kemana kita akan pergi? Kalaupun kita menjadi leader yang baik, kita menyumbang dengan sumbangan yang hebat. Apabila datang leader yang baru, kita akan dilupakan. Betul tak? Kau tengok pemimpin, mungkin orang akan ingat kita, tapi tidak seingat pada hari kita menduduki kuasa. Pemimpin-pemimpin yang ternama di dunia pada zaman dia, rakyat berhimpun untuk dia. Kemudian apabila dia mati, ataupun dia dijatuhkan, ditukar dengan orang lain, orang memperkatakan tentang pemimpin baru pula, nama dia dilupakan. Kalau pemimpin yang baru itu membenci dia, nama dia tidak dibenarkan lagi untuk disebut. Tengok dalam politik negara kita, bertukar-tukar Perdana Menteri, betul tak? Datang yang dulu, yang kemudian melupakan yang sebelumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita tengok yang terakhir ini, dalam beberapa tahun bertukar-tukar menteri, Perdana Menteri, kita pun tak sempat menyebut nama-nama menteri, dan kadang-kadang tidak pun sempat berkenalan dengan mereka. Betul tak? Jadi ini semua menunjukkan bahawasanya kita mesti sebelum memperkatakan untuk memimpin orang lain, sebelum kita untuk mengangkat we lead, kita memimpin, kita terlebih dahulu menjawab persoalan ini di dalam diri kita sendiri. Pertama, kenapa aku perlu hidup di sini? Kenapa aku dihidupkan di dalam dunia ini? Kedua,
Untuk apa aku hidup di sini? Ataupun bagaimana untuk aku hidup di sini? Macam mana aku nak hidup di sini? Yang kedua, macam mana aku nak hidup di sini? Yang ketiga, selepas berakhirnya hidup ini, aku pergi ke mana? Inilah persoalan yang jika seorang pemimpin gagal menjawabnya, dia mungkin akan jadi pemimpin yang bongkak, sombong, mengambil kesempatan dan seumpama. Okey, saya nak pergi kepada beberapa hal, kepada saudara-saudari yang berada di hadapan saya. Kita bercakap tentang leadership, kepimpinan, pemikiran manusia. Manusia ni ada beberapa bahagian. Ada manusia yang dia mencetuskan, ini tak banyak. Dia memimpin. Tapi kebanyakan manusia mereka dipimpin atau memimpin? Kebanyakan manusia mereka dipimpin. Mereka perlukan kepimpinan baik. Saya baru balik Mekah, saya sikit lah. Tahun ni tak ramai orang pergi haji, 1 juta saja. Dijangka tahun hadapan 5 juta. Saudara-saudari yang Muslim mungkin bila salat 5 juta, 3 juta, 2 juta manusia. Mereka ni tak kenal, bahasa pun tak kenal. Duduk sebelah kita ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi apabila orang salat, azan, semua orang berjuta-juta tu pergi duduk dalam baris dan mereka tak perlu dibagi tahu buat rehearsal. Kena buat rehearsal ni. Kan? Tak payah buat rehearsal. Semua orang duduk dalam saf yang elok dan mereka akan sembahyang. Sebab mereka telah dilatih demikian. Dan mereka tahu tujuan mereka. 5 juta, 3 juta, 4 juta. Saya tak nampak mereka bertumbuk. Tak bergaduh. Kita tengok orang main bola sepak. Siapa pernah pergi stadium bola sepak? Malaysia ni tak berapa sangat bergaduh kan? Pernah tengok orang bergaduh dia bola sepak? Jarang kan? Tapi kat luar negara, siapa yang pernah di UK, dia akan tengok orang bergaduh. Tapi saya tengok orang tak bergaduh. Juta manusia tak bergaduh. Sebab semua orang fokus kepada tujuan mereka. Dia pun bukan main nak bergaduh. Dia orang bukan datang kerana nak merebut tempat tu. Dia datang kerana dia rasa dia looking for the keredaan Tuhannya. The blessing of God. Jadi mencari keredaan Tuhan. So dia tak ada isu dalam hal tu. Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan demikian. Ada yang mengikut dan ada yang menjadi pemimpin. Saya nak tanya, siapa dalam keluarga dia satu orang ahli? Dia anak tunggal? Ada? Oh, seorang. Siapa yang ada lebih daripada 2? Siapa lebih daripada 3? Siapa yang dia rasa keupayaan dia dengan adik-beradik dia yang lain sama? Siapa yang rasa, ni bukan sombong. Siapa yang rasa dia ada nilai kepimpinan yang tak ada pada kawan-kawan dia? Angkat tangan. Angkatlah. Soalan dia, siapa yang merasai dia ada leadership yang kawan-kawan dia tak ada? Your friend di sekolah tu, you confident that you can lead better than your friend? Ada tak? Yang lain tak rasa? Siapa yang rasa dia nak jadi pemimpin? Siapa yang rasa bercita-cita ingin menjadi pemimpin? In what level? Tak kira. Siapa yang merasa dia tak mau jadi pemimpin? Dia nak ikut je. Angkat tangan. Siapa yang rasa feel like I don't want to be a leader, I just want to be a follower. Kalau sekurang-kurangnya pun tak ada, nak jadi follower Facebook je. Siapa yang rasa dia nak memimpin? Siapa yang rasa dia
tak mau jadi pemimpin, dia nak mengikut je. Siapa rasa? Tak ada. Semua nak jadi pemimpin, tak mau jadi follower. Pernah klik jadi follower kat Facebook Okey. Dengar saya nak cakap. Dalam dunia ni, semua peringkat manusia ini berfungsi. Kalau dalam agama, Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Sometimes kita bangga dengan apa yang kita ada, sehingga kita melupai orang lain. Saudara-saudara semua mungkin ada kelebihan dalam leadership. Tapi boleh tak kita jadi leader tanpa pengikut? Kalau Tuhan menjadikan semua orang macam kita nak jadi leader, siapa nak pengikut? Manusia bergaduh tak? Gaduh. Jadi leader ni tak perlu banyak. Dan dalam yang tak banyak tu, Tuhan jadi tu yang rasa ada confident diri dia, ada skill nak memimpin, ada perasaan bahawasanya dia boleh memimpin, tak banyak. Dalam 1 juta orang mungkin berapa orang aja? Berapa orang boleh jadi Perdana Menteri dalam negara ni dalam satu masa? Tengoklah negara kita, orang berebut nak jadi Perdana Menteri. Ada tak? Kan? Orang berebut nak jadi menteri. Ramai tak? Adakah semua berkualiti? Yang ada dalam negara kita, adakah semua berkualiti? No comment. Okey. Oleh kerana tak semua orang boleh jadi pemimpin, dan tak semua orang Allah jadikan ada keinginan untuk menjadi pemimpin, Tuhan jadikan saudara-saudara sekalian, tanpa mengira bangsa, agama, ada rasa keupayaan untuk memimpin. Itu adalah blessing, satu kurniaan. Jadi kita kena tahu, ada orang dalam dunia ni, dia datang, memang dia Tuhan bagikan dia skill untuk dia pandai melukis. Betul tak? Kita belajar lukis pun tak macam pandai macam dia. Dia tak masuk kelas lukisan pun dia pandai. Ada tak? Ada orang pandai mengukir, tak payah pergi, dia duduk dalam hutan kadang-kadang dia mengukir lagi cantik daripada kita. Itu adalah kurniaan Tuhan, bukan kerana kebijaksanaan kita saja. Kebijaksanaan kita adalah kurniaan Tuhan. Sebab tu kalau siapa yang membaca kitab-kitab suci termasuk Quran mengutuk satu orang yang bernama Qarun. Kerana bila dia kata kau kaya, dia kata ini adalah kekayaan ini disebabkan kebijaksanaanku sendiri. Innama utituhu ala ilmi indi, dia kata. Aku dapat kaya kerana aku pandai. Dan ini keupayaan apa? Leadership. Tuhan telah berikan keupayaan ini. Dan Tuhan berjanji siapa yang sentiasa syukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia akan tambah keupayaan. Ramai orang kita tengok pidato bagus, cakap bagus, tapi tak boleh menjadi pemimpin akhirnya. Ramai orang macam-macam dijatuhkan daripada pemimpin. Ramai orang mungkin kita jumpa dia lebih bijak pada kita, tapi dia duduk di kampung dia saja. Orang di negara Afrika tu mungkin 10 kali lebih bijak pada kita, tapi dia tidak ada peluang pendidikan. Betul tak? Negara dia miskin. Mungkin ada orang di pendalaman yang lebih genius daripada kita, tapi dia tidak ada peluang. Mungkin dia tidak ada juga pemilihan tier 3, tier 2 dan ni apa? Tier 1. Kita mendapat peluang itu. Sebab itu sesiapa yang mendapat peluang, berterima kasih pada Tuhan
dan tambahkan kekuatan untuk diri dia sendiri. So, insaf dalam diri. This is very important. Saya nak cakap benda ni supaya saudara-saudari sekalian, kerana kita ramai orang selalu bercakap tentang keupayaan diri dia tanpa dia pernah berterima kasih kepada apa yang telah Tuhan berikan pada diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah mengakui bahawasanya, macam saya sebut tadi, hidup ini mempunyai berbagai lapisan. Ada orang yang kurang cerdik pada kita. Kadang-kadang kita marah orang yang tak apa cerdik kita, betul tak? Awak ni bodoh, kata. Tapi kalau tanpa orang bodoh, kita tidak dijadikan orang cerdik. Betul tak? Dia patut jawab, kerana aku tak bodoh, kau orang tak pandai. Kan? Kerana aku bodoh lah, boleh juga kau merasa gelaran pandai. Betul tak? Betul tak? Berterima kasihlah kepada sebahagian orang bodoh. Ada orang bodoh semula jadi, ada orang membodoh-bodohkan diri dia. Yang itu kita mungkin marahlah kan. Dia sengaja pilih cara yang bodoh kan. Tapi ada orang dia IQ dia tak sampai. Jadi sebab tu bila kita jadi guru, kita jadi pemimpin, kita ajar orang, kita sentiasa insaf bahawasanya awak ni macam ni pun tak boleh nak faham ke? Kadang-kadang bolehlah kita nak motivate orang. Tapi kita kena tahu, demikian Tuhan jadikan manusia yang berbagai-bagai lapisan. Okey. Bila kita hal ini jelas, saya ada 5 minit lagi. Saya nak cakap ialah, barulah kita tahu bagaimanakah cara kita nak beri manfaat pada orang lain. Sebelum kita nak pergi langkah bagi manfaat, saudara ambil satu not, saudara-saudari ambil satu nota saya nak sebut. Tulis dan lipat nota ini. Simpan kalau kenang-kenangan saya. Siapakah aku 10 tahun selepas ini? Agak-agak kita siapa 10 tahun selepas ni? 10 tahun selepas ni umur berapa? Agak-agak siapa? Kan? Apa dia? Untuk 10 tahun bukan lama. 2 kali pilihan raya habis. Betul tak? Okey. Bila tulis siapakah aku 10 tahun selepas ini, setakat ini, masa tulis ni, nota kecil kat bawah, lipat. Sekarang ni agak-agak apa? Suami, dia kata suami orang. Itu betul lah. 10 tahun saya maksudkan di dalam kerjaya. 10 tahun di dalam kepimpinan, keupayaan diri. Agak-agak apa? Menteri. Okey, ada orang agak dia menteri. Yang lain? Kalau satu semua ni menteri, tak cukup kabinet lah. Pakai ekonomi. Okey. Semua orang boleh bercita-cita, dan kita memang disuruh, kerana manusia hidup bermula dengan cita-cita, hidup bangkit dengan cita-cita. Selagi mana manusia tu ada cita-cita, dia akan hidup. Siapa pernah baca novel The Alchemist? Tak pernah? Siapa rajin balik baca The Alchemist, tentang macam mana dia telah meneruskan hidup kerana cita-cita. Saya ingat itu novel yang paling famous kat dunia ni. Banyak bahasa telah terjemahkan. Okey, tak apa. Agak-agak dalam dunia ni, berapa peratus manusia yang mencapai cita-cita mereka? 60%? Berapa peratus manusia capai cita-cita? Pernah tak tanya bapak kita ni dulu dia cita-cita apa? Jadi? Tak jadi? Kenapa tak jadi? Pernah tak tanya mak kita dia cita-cita apa?
Nak bersalin setiap tahun. Kenapa manusia tak capai cita-cita dia? Ha? Adakah kerana dia tak cukup bijak? Macam saudara-saudara sekalian, cukup bijak. Kenapa tak capai cita-cita? Ha? Dah bukan tak capai, mudah-mudahan capai. Kalaulah tak tercapai cita-cita, kenapa? Ha? Tak ada rezeki. Okey, dengar saya nak cakap. Ada banyak sebab kita tak capai cita-cita. Kerana pertama, kita cita-cita dia bukan satu kemestian berlaku. Betul tak? Kita tak tahu masa depan apa yang nak berlaku. Pendidikan, pelajaran tidaklah juga menentukan sepenuhnya apa yang berlaku pada masa hadapan. Betul tak? Pernah tak tengok? Saya dulu ada kawan-kawan saya kat sekolah, tak pandai langsung. Periksa pun teruk. Tapi saya jumpa sekarang, dia kaya daripada saya. Dia ada bisnes yang baik. Mungkin dia tak pandai fizik, tak pandai. Semua ni dia tak pandai. Tapi dia bidang, rupanya dia terlibat dalam bidang lain, dia pandai. Dia buka kedai runcit, kemudian jadi supermarket, kemudian dia kaya. Artinya dia lebih daripada cita-cita dia. Okey. Kenapa kita tak capai cita-cita? Selain daripada faktor Tuhan nak tentukan, saya nak sebut sebab. Dalam dunia ni bukan kita saja hidup. Betul tak? Dunia ni ramai orang hidup. Dan setiap orang mempunyai rencana, cita-cita dan hasrat dia sendiri. Betul tak? Mungkin kita nak satu perkara, saya ambil contoh kahwin. Boleh buat contoh kahwin? Orang tak kahwin lagi kan? Kahwin celik mata sikit. Kita mungkin cinta pada satu orang tu. Kita ingin memiliki dia. Tapi mungkin orang lain juga ingin memiliki dia, betul tak? Tak bolehlah dia jadi isteri dalam satu masa untuk 3 orang. Mesti dia akan jadi isteri untuk salah seorang daripada yang bercita-cita itu, ataupun mungkin orang yang tak bercita langsung tiba-tiba kahwin dengan dia, betul tak? Macam tu juga lelaki, begitu juga wanita. Hidup begitu kerana bukan kita saja. Bila bukan kita saja, apakah manusia apabila hilang cita-cita dia, maka hilang peluang kehidupan dia? Betul tak? Hilang tak? Tak. Sebab itu cita-cita, kita selalu letak cita-cita yang pertama nak jadi tadi ahli ekonomi, pakar ekonomi, contohnya. Tapi kita sebenarnya cita-cita kita yang pertama, selain daripada menjadi hamba, yang paling tinggi tadi, tujuan kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Tapi mission kita dalam dunia ini menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul tak? Itu mission dia. Itulah minda kelas pertama. Itu minda yang tertinggi. Kalau kita fikir nak jadi ahli ekonomi yang hebat, sebelum kita nak jadi ahli ekonomi, kerana kita fikir cita-cita kita langkah orang lain, kita bunuh karier orang lain, kita untung mengatasi orang lain, kita inayah, yang penting mencapai cita-cita. Macam sebahagian orang-orang yang bercita-cita dengan kuasa. Kita tak menjadi manusia yang baik. Jadi untuk menjadi manusia yang berbaik ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Sentiasa kita memberi manfaat pada orang lain. Sebab itu kita duduk dalam kelas, kita memberi manfaat. Kita duduk di rumah, kita memberi manfaat. Siapa orang yang boleh kita tolong, kita tolong. Cita-cita kita jadi pakar ekonomi ke, pakar politik ke, menteri ke, itu adalah salah satu, bukan tajuk utama dalam kehidupan kita. Tajuk utama bagi orang minda kelas pertama ialah menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Inilah perkara yang utama untuk kita hidup di dunia ini. Menjadi hamba Tuhan yang baik, memberi manfaat kepada orang lain dengan jujur dan ikhlas, dan akhirnya ialah semua yang kita buat yang baik ini, siapa akan kenang jasa kita? Siapa akan kenang jasa kita?
Masyarakat kenang jasa kita. Kalau masyarakat kenang jasa kita, apa kita dapat? Apa kita dapat? Dapat penghormatan. Lepas kita mati, mereka nak hormat kita macam mana? Mereka mendoakan. Artinya kita berbuat baik supaya Tuhan membalas kebaikan kita. Betul tak? Kalau tidak, kita habis di dunia ni. Kalau tidak, habis. Manusia mati. Mungkin orang ingat dia pada hari tertentu. Perdana Menteri Malaysia ataupun siapa saja, sultan, raja, berapa lama orang ingat mereka? Mungkin orang ingat mereka pada majlis tertentu. Habis majlis tu orang ingat banyak benda lagi orang nak ingat. Betul tak? Dia akan survive, dia akan cuba hadapi kehidupan dia di hadapan Tuhan. Sebab itu the last thing that kita sentiasa kena letak dalam kepala kita ialah macam manakah kedudukan kita di sisi Tuhan. Kerana leader ni, dia sentiasa fikir kedudukan dia di sisi siapa? Oh, macam mana? Terutama zaman sekarang. Berapa orang likes aku? Berapa orang likes aku? Betul tak? Di media sosial kita, berapa orang suka dengan aku? Berapa orang okey dengan aku? Berapa banyak komen? Berapa banyak yang aku buat telah viral? Berapa banyak lama satu benda boleh viral? Berapa lama satu benda boleh viral? Orang yang viral dia buat sesuatu kan. Hari tu ada abang apa tu? Yang dengan kereta apa? Macam-macam lah kan. Selepas viral, berapa lama orang viral? Ada sebulan? Biasanya kurang lah. 2 minggu, seminggu. Habis tu viral benda lain pula. Betul tak? Apa orang tu dapat boleh viral? Kalau dia jual barang mungkin lah kot kan. Kehidupan berpusing demikian. Maka sebab itu saya nasihatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian, betulkan niat kita supaya apa yang kita buat remain di sisi Tuhan sebagai kebaikan. Otherwise kita akan rugi. Kita buat jasa kat kawan kita, pengenalan dia lupa. Ni semua kita jumpa kawan kita 10 tahun lagi kita jumpa. Oh, dah lama tak jumpa. Betul tak? Ni kita keluar daripada sekolah. Masa hari kita nak keluar sekolah, kita sedih tak? Sedih tak? 3 tahun kemudian kita datang ke sekolah tu, adakah dengan sedih yang sama? Masa kita nak keluar sekolah kita pun kata nak jumpa kawan kita, nanti kita jumpa lagi. Kau jangan lupa panggil aku, jangan lupa teks aku. Betul tak? Kemudian setelah setahun kita pun dapat kawan baru, 2 tahun kita dapat tempat yang lain, 3 tahun kita pun sibuk dengan urusan. Kita masih ingat kawan kita? Adakah kita ingat sekuat macam semalam? Dunia berpusing, berputar. Tak ada yang kekal. Sebab itu maka ni saudara Zahrin, dia jumpa saya, mungkin esok dia pindah, saya pun pindah. Jumpa bye-bye gitu je lah. Apa khabar? Lah kerja mana? Dunia berpusing. Sebab itu saya nasihatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian supaya buat sesuatu yang kekal di sisi Tuhan. Dan Tuhan sentiasa tak lupa kepada perkara yang baik yang kita buat antara diri kita dengan Tuhan dan antara diri kita dengan manusia yang lain. Boleh? Faham tak? So saya slow sikit lah sebab tadi Ustaz Nazim dah hebat dah bagi. So selamat maju jaya dalam kehidupan. Simpan yang saya tulis tadi selepas 10 tahun dan kemudian buka balik. Tetapi katakanlah jika jawapannya tak sama dengan yang di bawah tu nak jadi, kita masih ingat misi aku ialah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.